Okey. Hai. Mana ni? Baru berpuang ni. Awak nak berkat hidup, kena buka kamera. Cikgu cakap buka. Buka lepas ni kelalaian pula dia akan buka. Okey. Sekurang-kurangnya cikgu bercakap ni ada orang lah depan cikgu. Kan? Okey, suara cikgu boleh dengar dengan jelas Boleh. Jelas. Jelas. Oh, boleh. Jelas. Okay. Okey. So dengar. So pada petang ni apa yang kita akan buat? So kita akan bincangkan uji kendiri 6.1, uji kendiri 6.2 dan soalan yang berformat SPM tu. Okey. Yang tu jam belakang tu juga tak pastilah. Kalau dapat habis-habislah kan. Okay, dan dekat sini cikgu akan tunjukkan markah tau, markah. Ada markahnya. Awak tanda dan ada markahnya. Okey. Dan markah tu tersebut nanti awak akan masukkan dalam Google Form yang cikgu akan bagi. Okey. So sekarang ni bersama-sama dengan awak mesti ada pen merah pen merah. Ada pen merah? Cuba tunjuk sikit pen merah. Yang ada depan cikgu ni, cuba tunjuk pen merah. Ni. Ada. Izzah, mana Izzah? Izzah Effendi. Mana pen merah awak? Izzah Effendi. Okey, dan soalan berjawab lah Soalan dah berjawab lah. Hanania dah jawab dah semua? Nurul Hanania dah jawab semua Okey. Dah jawab. Okey, bagus. Okay, so diharapkan dengan kita lihat semua soalan-soalan yang ada dalam modul yang kita buat ini, yang kita baca kan. InsyaAllah semoga kita diberkati dan dia akan menjadi ingatan kekal lah. Ingatan kekal kepada kita untuk kita jawab peksa nanti. Okay. So nampaknya cikgu suruh tadi kalau 5 nilam dan 5 intan untuk buka kamera. Nampaknya tak semua yang buka kamera nampaknya. Okay. Tak tahu mungkin dia malu ke, tak pakai tudung ke kan. Dia itulah dalam istilah kita nak belajar ni, adabnya itulah kan, kita kena bersedia lah. Kalau kau main buka je lepas tu kau letak tepi, kau pergi main game ke apa kan, itu dah jadi tak hormat cikgu pula kan. Dalam konteks belajar online ni mungkin ni salah satu dia punya orang kata adab belajar dia lah, adab belajar kan. Kalau dekat kelas senang je kan, kelas memang awak kena paksa datang kelas kan, memang bersedia dengan uniform apa semua. So ini apa cara baru ni mungkin dia berubah sikit lah. Cuba kelas, sebab tak penuh sangat kelas 5 intan nilam ni, cuba kelas ni 5 dia 5 masuk 5 dia 5. Laju lah 5 dia 5. Mantap lah awak lelaki kan. Penuh dah skrin cikgu ni. Okey, cikgu pun nak tengok sejauh mana dalam skrin ni boleh nampak dengan jelas lah. Okey, biasa 3 kelas ni okey ni, banyak ramai dah jadi kecil ni. 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 49 orang. Rasa dia had 50 orang kot ni. 50 orang. Okey, so kita mula So tanda cikgu nak awak gunakan apa tu, pen merah Okey, yang pertama, ada soalan boleh tanya walaupun yang tak ada dalam gambar ni, yang duduk dekat apa tepi-tepi ni kan, awak boleh tanyalah kalau ada soalan nak diajukan. Okey, kalau cikgu tak dapat jawab, cikgu Fadilah, cikgu Mas ada kat dalam ni. Cikgu Mas tadi dah masuk tadi. Okey, kita pergi yang pertama Kita pergi yang pertama.
Soalan yang pertama. Ni skrin cikgu okey boleh nampak semua Nampak. Nampak. Nampak ego. Nampak ego. Macam dia besar sikit. Okey. Okey, soalan yang pertama. Okey, soalan pertama ni dia suruh lengkapkan persamaan di bawah ni kan. Okey, ni cikgu rasa cara kita nak selesaikan ni adalah kita seimbangkan yang belah atas dengan yang belah bawah lah. Kita seimbangkan saja. Macam ni contoh 226 belah sini kan. Belah sini 226 sama dengan 222 tambah bukan 222, jawapannya memang 222, 4 lah kan sini, tambah 4. So berapa petak kosong ni? Dia macam apa tu, kita belajar matematik dulu kan, masa darjah 1 dulu kan. So jawapannya adalah 222. Okay. So kemudian belah bawah pula kan. Ni kalau cikgu tulis balik sini, dia jadi macam ni nanti. Dia akan jadi 88 sama juga dengan X. Maksudnya yang petak ni adalah X kan, tambah 2. Macam tu. So X sama juga dengan yang ni pindah sebelah sini. So X dia jadi 86. Okey, bubuhlah 86. So jawapan dia 222 dengan 86. Betul 22, markah 1. Markah dia 1. Okey, markahnya 1. Okey, kemudian sebelah dia pula kan. Sebelah dia buat petak besar macam tu je kan. So awak tak boleh buat 42 saja, tapi kena letakkan satu dia punya unsurnya ataupun zarahnya disebut sebagai helium. Okey, helium 42. Okey. Itu markah 2. Markah 2. Okey. Okey. Okey, seterusnya okey, soalan C Soalan C sama macam soalan A tadi. So jawapan dia adalah 22682. Okey, markah 3. Okey. Ini skrin macam ni, cikgu besarkan besar ni, boleh nampak ke? Boleh. Nampak ego. Okay. Boleh ego. Cikgu boleh bagi besar gini sebenarnya. Tapi okey kalau berkata boleh, okey. Okey, seterusnya D D 90 dengan 39. Okey, 90 lepas tu 39. Okey, markah yang keempat. 90 39. Okey. Okey, soalan E pula 14 6. Okey, markah yang kelima. Okey, F pula helium 42 markah ke 6. Okey. Kemudian G 0-1E ini adalah beta, markah yang ke-7. Lepas tu yang ini sebab dia sama 238, 234 campur 4 dah sama. Bawah pun sama 92. So dia buat petak kosong. Apa benda ni? So ini adalah sinar gamma, markah ke-8. Okey. Cikgu sangat mengharapkan di antara awak ni tak ada yang dapat skema ni Skema tu maksudnya awak dapat daripada cikgu lah. Kan? Sebab awak ni kan bijak pandai ni. Kan? Macam Haziq kan. Mana-mana dia pergi hack dia boleh dapat skema ni kan. Awak jangan cari lah macam tu. Okey. Awak dapat daripada cikgu. Okey. Dan dia punya pentingnya adalah kita jawab. Kan? So bila kita jawab kan, kita jawab, lepas tu kita tanda sama-sama macam ni, so awak akan dapat manfaatnya. Okey, seterusnya. Okey, soalan ini kalau kita tengok ada dalam soalan yang cikgu bagi test yang pertama tempoh hari kan. Okey, so yang pertama dia kata tuliskan persamaan. Okey. Daripada uranium ni kan. Uranium kepada TH saja. Okey. So persamaannya adalah ini 238.
Okay, TH ni adalah 234 kan. 234 pula dah. 234. Okey. Ni salah ni 234 234. 234 okey 90. Okey. So ini saja. Markah yang ke-9. Okey, seterusnya 3. Zarah alfa dia adalah 3 Okey. Dia cara macam mana dia dapat 3 ni adalah kita tengok dia hari tu cikgu ada bagi 2 kaedah sebenarnya kan. 2 kaedah apa tu nak ulang ke? Rasa kat mana cikgu letak? Ada kaedah dia tu, cikgu tunjukkan. Kita bentukkan persamaan kan. Kita tulis persamaan yang penuh dia daripada uranium ni sampailah ke radium ni kan. Lepas tu kita boleh kira dia punya X dan Y nya. Okay. Ataupun kalau dia bagilah bentuk graf ini, kita tengok yang turun ni kan, 238 ke 234 ni kan, ni adalah helium kan. So helium ataupun alpha kan, alpha 1, sini dia turun lagi 2, ini dia turun 3. Okay, ini mendata awak tengok ni mendata maksudnya yang belah atas tu tidak berubah lah kan. Dia punya nuclear number dia belah atas tu tidak berubah kan. So tidak berubah kan. Ada 1 kan, lepas tu ada 2. Okey. So yang 2 ni yang ni kan. Yang turun ni ada 3 kali kan. 1 2 3. Dah. Semua dah berwarna merah dah. 3. So 3 2. Okey. So ni markah ke 10, yang ni markah ke 11. Okey. Okey, seterusnya. Okey, dia bagi persamaan ini kan. Okey. What is the half life of the sample so dia tak tunjukkan markah sebenarnya ni kan, dia tak tunjuk markah. Okey. Tapi cara awak buat itu nanti cikgu akan bagi markah lah. Okey, so apa dia kat sini ni, yang A ni jumlah markah dia 2 kan. Yang pertama adalah kita tahu bahawa aktivitinya kan, aktiviti dia boleh datang dengan paksi Y ni sama ada aktiviti, nombor jisim kan, aktiviti ataupun reaktiviti kan, nombor jisim, lepas itu nombor atom. Satu lagi apa? Inilah, itu je lah. Yang 3 je. Okay. Okay, so kita tengok nilai dia adalah 4000. So dia jadi separuh berapa? 4000 bagi 2 kan. Dia jadi separuh. So nilai dia adalah 2000. Okay. So dekat 2000 ni apa awak perlu buat adalah awak ambil pembaris, awak kena buat interpolasi garis yang cikgu buat ini disebut pada graf. Okay, pada graf kan, garis yang cikgu buatnya sekarang ni yang warna merah ni, ini disebut sebagai interpolasi. Okay, interpolasi. So ada awak buat garis pada graf ini, markah pertama dia. Bukan markah pertama. Tadi markah 11 kan, cikgu namakan dia markah yang ke-12. Okay, buat garis tu kat situ pada kertas graf tu. Okay, kemudian jawapannya iaitu 2 hari. Jawapannya 2 hari, markah yang ke-13. Okay. Markah ke-13 2 hari. Okey, seterusnya. Dia kata berapakah keaktifan sampel selepas 10 hari kan. Kalau kita tengok dalam graf ni dah tak ada dah sampai 8 hari je kan. So dia nak jangkakan ni hari yang ke-10 ni kat sini ni kan. Berapa dia punya keaktifan dia. Okey. So apa kita buat adalah kalau 10 hari half life-nya adalah 2 hari kan. So berapa kali dia punya half life tu. So dapatkan bilangan N ini. So N ni 10, N sama dengan 10 hari tu tadi. Dan dia kata dia tanya selepas 10 hari kan. So 10 bagikan dengan 2. So kita dapat 5. Maksudnya 5 kali dia punya
half life dia. Okey. So dah dapat 5 ni markah yang ke-14. Okey, markah yang ke-14. Okey. Ataupun kalau cikgu tak nampak yang ni, cikgu nampak awak buat macam ni Okey, cikgu nampak awak buat okey 4,000. Ya, awak buat macam ni kan. 4,000 kan, dia pergi jadi 2,000 kan. Okey, yang ni awak tulislah 2 hari kan. Ataupun 2 pun cukup lah. Dan dia pergi jadi 1,000 kan. 2 kan. Okey. 4,000 jadi 2,000, 2,000 jadi 1,000. Okey. Lepas tu jadi 500 kan. Lepas tu dia jadi 250 kan. Lepas tu dia sebab awak kira ni 2, 4, okey, 6, 8 kan. Okey, satu lagi iaitu 100 apa? 75 175 kan. Okey, 2, 4. 125. Ha? 125. 125. 125. 125. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Ada nampak ni 1, 2, 3, 4, 5. Ataupun nampak 5 anak panah ni kan. Okay, tak apalah, nampak je 5 anak panah, tak tulis 2 pun tak apa. Kan, markah yang ke-14. Okey, markah yang ke-14. Okey. Okey, kemudian jawapan dia awak boleh pakai formula ni kan, pakai formula ni. So jawapan dia adalah 125 bilangan per minit kan. Markah yang ke-15. Ataupun nampak yang kat sini ni kan. Ini markah yang ke-15 juga. Okey. Markah yang ke-15. Okey, markah yang ke-15. Nampak dua ni lah. So ada dua kaedah yang boleh pakai tadi. Satu cara macam ni, manual macam ni kan. Yang kedua pakai formula ni. Okey. Untuk orang dapatkan jawapan dia 125. Okey. Seterusnya. Okey, ia dijumpai selepas 288 saat. Kan? So tinggallah 6.25% atom yang belum mereput. Jawapan dia tu yang belum mereput yang belum mereput maksudnya yang tinggal lah. Okey, so sebab dia bagilah bentuk peratus, maksud asal dia berapa? Asal dia adalah 100% lah. So 100% dia jadi separuh 50%, dia jadi separuh 25, dia jadi separuh 25, dia jadi separuh 6.25. Oh, samalah. Sama dengan inilah 6.25 kan. Okey, kalau dah sama sampai sini je lah. So berapa bilangan anak panah dia ni? 1 kan. 1 kan, 2, 3, 4. So ada 4 kali. Maksudnya ada 4 kali half life. Okay, 4 kali half life. 4 half life kan. Apa tu, dengan masanya 288 saat kan. So half life dia adalah 4 ni pindah sebelah. So 288 bagi 4 kan, awak akan dapat 72 saat. Okey, 72 saat Okey, so markah dia adalah apa tu, cikgu nak buat tunjukkan ini tunjukkan dia sampai dia jadi 62.25% ni. Buat macam ni lah anak panah ni kan. Ni tak boleh pakai formula ni kan. Sebab kalau yang pakai formula tu adalah apa tu, kita tahu dia punya apa tu half life dia kan. Kita tahu half life dia kan. Okey, ke boleh je 6.25. Okey, tak boleh sebab kita tak tahu berapa bilangan half life dia. Okey, so yang ini mesti tunjukkan ni markah ke-16 kan. 72 saat ni markah yang ke-17. Okey. Cikgu, dia pakai formula. Boleh pakai macam mana? Dia punya awal dia 100. Sebab dia Awal dia 100. Kenapa awal dia 100? Sepatutnya 100 kat sini lah. 6.25 patutnya kat sini. Kan? 6.25 sampai 6.2 dapat N darabkan dengan 100 lah. Kan? So dapat N lah, sama juga dengan 4 Betul? Okey, dah dapat N 4. So
Ini 4 kali dia punya half life. So masa dia adalah 288. So 4 T1/2 kan, sama dengan 288. So T1/2 dapatlah 72 saat. Okey, boleh lah. Okay, betul. Boleh. Okey, ini markah ke tunjuk keempat ni. Tunjuk keempat ni yang markah ke-16. Jawapan ni markah yang ke-17. Okey. Siapa tu? Adik Hakim Okey. Boleh Dia pakai formula boleh. Okey, so ada dua cara. Boleh pakai formula, boleh pakai yang ni satu. Okey, boleh? So perkan dengan 17. Ini ni. Perkan dengan 17. Tulis perkan dengan 17. Mukris dah perkan dengan 17 tak? Okey, mana tengok. Tunjuk sikit kat kamera. Dekat lagi sikit, mana nampak? Okey Okey, so kalau dah okey, bagus. Kita akan teruskan dengan uji kendiri. Ada soalan nak tanya? Okey. Hari tu cikgu dah sebut jangan bincang dengan kawan-kawan awak sebelum cikgu bagi jawapan. Lepas ni nak bincang boleh lah. Kan? Okey. Nanti awak masukkan dalam Google Form pun nanti bagi dengan jujur lah, jangan takut sangat, kan? Kau dah dapat 3 markah kan? 3/17 kan? Awak jangan risau. Paling tinggi cikgu kutuk je kan? Tapi kalau cikgu kutuk awak terasa hati, pindah sekolah lain lah kan? Okey? Okey. Tak ada soalan Okey, kalau tak ada soalan, cikgu nak yang ada ni keluar. Cikgu nak kelas 5 by dengan 5 by 5 mutiara. Okey, masuk. Cikgu nak tengok gambar awak. 5 by dengan 5 mutiara. Okey. 5 by 5 mutiara Siti Aisyah tu tidur ke? Siti Aisyah? Okey. Soalan nombor 1 Soalan nombor 1 soalan nombor 1 ni patut cikgu tanya tanya dulu dia punya ni. So cikgu padam yang korang tak nampak ni. Kan? Padam dulu. Kan? Tak payahlah terus je lah. Sebelah. Okey. Soalan nombor 1 cacat jisim. Kan? Cacat jisim. Hakim, Muhammad Nur Hakim. Berapa jawapan awak? 0.18606 UJA. Okey, tenaga yang dibebaskan. Arif, berapa tenaga yang dibebaskan, Arif? Arif Zakwan. (2.709) darab 10 kuasa negatif 11. 10 kuasa negatif 11 10 kuasa negatif 11. Okey, ingat untuk soalan ini kan awak kena berhati-hati sikitlah bila memasukkan nilai tu dalam kalkulator. Okey. Setiap satu ni awak tengok ni ada 5 tempat perpuluhan, masukkan ke 5-5-nya. Okey. So jangan jangan tinggallah walaupun satu dia punya nilainya ataupun awak round off kan. Okey, jangan round off kan. Okey.
Tadi dalam kelas cikgu sebelum ni dalam kelas cikgu sebelum ni ada pelajar yang dia menggunakan nilai ni cikgu buat ingatan je lah. Okay, dia menggunakan nilai apa tu G tu, nilai G. Okay. Nilai G nilai pencutan graviti awak sekarang awak tak boleh guna 10 tau. Jangan guna nilai 10. So gunakan G je, memang betul-betul nilai dia iaitu 9.8 9.81. Okey. Dalam peksa ni cikgu dimaklumkan mungkin tak ada dah. Kat muka surat 2 biasanya dia akan bagi senarai formula dan dia bagi nilai G. Ini dia tak bagi dah. Kan? So kita kena faham dan maklum bahawa nilai standardnya adalah 9.81. Okey. Okey, kita tengok jawapan dia betul ataupun tidak. Okey. So yang pertama adalah kan. Yang pertama ni kita kena apa tu tambah yang sebelum kan. Lepas tu tolakkan dengan yang selepas dia tu. Okey. Kalau upasan kat sini ni yang selalu tertinggal ni 3 ni. Kan. So ada 3 kat sini, nilai 3 kat situ kan. Sebab apa dekat dalam persamaan ini ada 3 kat sini. So tu kena ingat tu. Okey. Ada nilai 3 situ, so kena darabkan 3. Okey, darabkan dengan 3. So darab 3 tolak, so awak akan dapat jawapan seperti yang hakim bagilah. Okey, ini markah yang pertama. Okey, markah pertama. Hafizul ada Hafizul tengok sikit muka awak. Hafizul lah, ada dia kan. Awak bukan dalam rumah tu kan, bukan atas pokok awak kan. Alhamdulillah. Okey, perempuan kelas 5 bayi 1 2 3 4 awang je ada. Okey. Yang lainnya mungkin malu katnya kan. Tak apalah, ni mungkin sebab kelas ramai kan, kelas ramai. Cikgu difahamkan kalau kelas masing-masing tu alhamdulillah semua kelas nampaknya semua mengeluarkan wajah masing-masing kan. Itu bukan satu cara lah kita, cikgu pun lebih senang sikit lah kan bila bercakap ni ada orang depan mata kan. Okay. Cuma tempat je berbeza. Okay. Cikgu ni pakai 2 skrin je tau. Awak tahu cikgu Makzin PK1 kita kan ada 3 skrin tau dia pakai. Ramai dia. Bila waktu dia mengajar cikgu setakat 2 skrin je. Okey, B adalah 2.779.2779 2779 2797 Rip kan. So ambil nilai tempat perpuluhan. Okey. Sebab apa kalau ikutnya yang betulnya sepatutnya 2.78 tau. Sepatutnya. Kalau awak buat 2.779 tak boleh sebab nombor yang seterusnya tu nilainya 7 kan. So kalau dia round off kan ni dia jadi 10 sini. So dia akan jadi 8 di sini. Okey. So ini jawapannya. Markah yang ke-2, 10 kuasa negatif 11. Okey. Okey, soalan nombor 2 kan. Berapakah jisim yang telah ditukarkan kepada tenaga? Okey, Tashil, berapa jawapan awak? Lima darab 10 kuasa negatif 3 U. 5 darab 10 Kuasa negatif 3. Oh, dia dapat genap gitu 5 5 darab 10 kuasa negatif 3 Okey. Okey, kalau ikut untuk cacat jisim ni kan, berapakah jisim yang telah ditukarkan ke tenaga kan. Awak boleh bagi jawapan dalam UGA ataupun dalam unit kilogram sebenarnya UGA ataupun dalam unit kilogram. Okey. Okey, so jawapan dia kan, berapakah jisim yang telah ditukarkan ke tenaga. Okey. Soalan dia berapakah jisim yang telah ditukarkan ke tenaga Berapakah jisim yang telah ditukarkan ke tenaga. So maksudnya dia nak tenaga lah kan. Ini siapa kata ni? Einstein yang kata tau. Einstein yang kata dalam buku teks tu kalau awak tengok dia kata dengan kehilangan jisim inilah apa yang menyebabkan tenaga tu dia terbentuk. Okay? Ataupun jisim itu cacat jisim itu akan bertukar dia saling bertukar, dia kata saling bertukar dengan tenaga. Okey.
So maksud ayat ini adalah berapakah jisim yang telah ditukarkan ke tenaga. Kan? Bermaksud kita kena kira tenaga. Okey. Kalau ikut jawapan si siapa Tashil ini, jawapan dia hanya bagi cacat jisim dia saja. Kan? Dia hanya bagi cacat jisim saja. Pada pandangan cikgu betul jugalah. Kan? So pada pandangan cikgu betul juga. So 5 darab 10 kuasa 3 ni cikgu terima. Kan? Okay, markah 2 tadi kan. Ataupun 0.05 dalam unit UGA markah yang ke-3 markah yang ke-3. Markah yang ke-3. Ini pun markah yang ke-3. Okey. Ataupun awak darab ini kan, awak darab ini je. Kan? Awak darab ini awak akan dapat berapa tah jawapannya? Okay, markah yang ke-3 juga. Markah ke-3 juga. Tetap markah ke-3. Okey, ataupun awak kira dia punya tenaga dia tu kan. Kena darabkan dengan 1.6 darab 10 kuasa negatif 7 darab 3 darab 10 kuasa 8 square kan. Ni formula ni lah E equal to MC square kan. So tetap juga ini markah yang ke-3. Okey. Mana-mana yang tadi tu tetap sebab dia tak, soalan dia tak secara direct untuk dia suruh kira berapakah tenaga yang terhasil. Okay, so cikgu boleh terima jawapan dalam bentuk UGA ataupun kalau yang ni tadi kan, kalau yang ni tadi dalam kilogram lah unit dia kan, ataupun kalau yang ini awak guna formula ni dia dalam unit joule. Okay, dalam unit joule. So markah ke-3. Okay. Awak tengok cikgu setakat ini cikgu hanya memberi penegasan kepada magnitude saja So unit ni awak jangan lupa tulis lah. Jangan lupa tulis. Okay. Okey. Okey, soalan yang seterusnya. Apakah tenaga yang dihasilkan? Kan? Ni baru jelas lah kan. Apakah tenaga yang dihasilkan? Okey. Kita tengok jawapan ni. Balkis, berapa jawapan awak Balkis? Balkis. 2 Putus-putus pula. 2 2.8 2.8. Okey, dia dah beku lah tu. Okey. kuasa 12. Negatif? Ah, 12. okey. 12. Okey, 12. Lambat sampai dia punya jawapan dia tu. Kan? Okey, Bakir dia dekat hutan-hutan sikit ke kodok bandar? Bakir kodok bandar Bakir? Susah dia jawab Kota tinggi. Kota tinggi. Kota tinggi. Okey, kota tinggi kan. Pelik kan, kota tu dah tinggi. Kan? Mungkinlah kot, mungkin pemancar dia dekat sini, kota tinggi tu tinggi tau kat sini. Kan? So gelombang dia tu tak sampai. Dia lambat sampai katnya. Kan? Okey, tapi tak apa, awak masuk kelas, itu penting. Kan? Walaupun line lambat-lambat je ni, kan awak tetap masuk kelas juga. Okey. Ini mungkin bukan nilai dia, ada lagi nilai dia ni, tapi cikgu tak berapa dengar tadi. So kita tengok dia punya jawapannya. Okey, mula-mula kita kena dapatkan cacat jisim dia berapa, kan? So jawapan dia adalah 0.0188. Awak buat macam ni buat macam ni, dia punya prosedur jawapan dia tu. Kan? 288, okey, tolak kan, okey, dapatlah 0.0188 U. Okey. Awak nak darabkan sini dulu pun boleh. M dalam kilogram sama juga dengan 0.0188 darabkan dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27. Dapatkan jawapan ni dulu. Boleh juga. Step pertama. Ni step pertama. Kan? S1 kan. Yang ni S yang kedua. Step yang kedua. Okay, step yang ketiga barulah kita masukkan nilai dalam ni. Okay, masukkan nilai dalam ni. Jawapan yang tadi. Dan dalam jisim kilogram tu. 3 darab 10 kuasa 8 square. So kita akan dapat 2.82 darab 10 kuasa negatif 12. Okay. Markah sampai mana tadi? 3 tadi kan? Okay. Yang ni cikgu nampak ini markah keempat. Okay. Jawapan dia ni markah yang ke 5. Okay. 4, 5. Okay.
Dia seronok tanda ni bila kita jawab kan, lepas tu kita nak dapatkan jawapan ni kan. Itu seronok kan. Dia baru bererti sikit perjumpaan kita ni. Tapi siapa main tiru-tiru je dia tak berapa bererti lah nanti kan. Okey, 45. Okey, 45. Okey, soalan nombor 4. Soalan last sekali ni, soalan nombor 4. Okey, apa soalannya? Kira tenaga yang dibebaskan dalam proses pembelahan berikut. Okey. Okey, sama juga situasinya, kita kira cacat jisimnya, cuma jangan lupa ni ada nilai 2 situ kan. Ada nilai 2 So yang lain tak ada kan. So jangan lupa nilai 2 ni. So dapatkan cacat jisim dia 0.199933. Okey. Ambil 5 tempat perpuluhan tau. 5 tempat perpuluhan. So markah yang ke-6. Okey, kemudian jawapan dia beserta unit markah yang ke-7. Okey. Okey, jawapan kan. Sepatutnya cikgu kena bagi lagi satu ni, substitution ni kan. Kalau cikgu bagi jawapan beserta unit kan tak dapat pula markah 7. Sebenarnya markah yang ini awak ada nampak kan. Jangan lupa jawapan beserta unit. Siti Aisyah. Tanya. Cikgu nak tanya. Kalau cacat jisim tu kita terus kira dalam unit kilogram boleh? Kira dalam unit kilogram. Macam mana? Terus kira. Itu dia terus kira tu. Ni. Nampak ni dia terus darab ni. Dalam unit kilogram. Saya kira bahagian atas punya 0.19. Saya terus darabkan dengan 1.66. Awak terus darabkan. So okey. Boleh dalam UJE makan 6 dia, boleh dalam UJE ataupun kilogram. Okey. Kalau kilogram berapa jawapannya? Inilah jawapannya. 0.1993 darab 1.6 darab 10 kuasa negatif 27. Okey. Ataupun tengoklah jawapan dia kat sini. Tapi cikgu pun tak tahu berapa nilai dia. Berapa jawapannya? Kalau dalam kilogram. 3.3088. Ataupun macam inilah, dapat je jawapan 2.98 darab 10 kuasa negatif 11. Betul lah tu jawapan awak. So dapatlah markah ke-6. Okey. Dapat markah ke-6. Okey, habis. Ada soalan nak tanya ni? Okey, dengan dua latihan ni mungkin dah macam kukuh sikit kot awak punya pemahaman awak kan. Macam rasa senang je kan. Okey. Perkan dengan 7. Ini markah dia perkan dengan 7. 1, 2. Okey, 3, 4, 5, 6, 7 per 7. Per 7 sekali lagi nanti sebelum cikgu terlupa lah, lepas kelas nanti cikgu akan bagi satu link untuk masuk dalam grup team ni lah. Okay, dalam grup team ni dia punya link untuk jadi grup team lah. Grup team ke semua kelas lah, semua kelas. Okay, nanti cikgu bagi link tu nanti awak masuk setakat ni baru ada 67 orang. Okay. Ini yang masuk Adam, Adib ni, Adri ni semuanya masuk as guest ni. Okay. Kalau boleh cikgu nak pakai MUI punya ni. Kan? Kalau pakai MUI punya cikgu boleh nampak nanti. Dia ada statistik, dia boleh keluar seorang-seorang. Keluar. Tengok sejauh mana awak punya penglibatan awak dalam Microsoft Team ni. Okay. Okay, habis. Sekarang cover pukul 4. Okay, laju sikit lagi. Tak sampai sejam lagi kita punya je ni. Okey, kertas 1 cikgu bagi jawapan. Okey, tanda kertas 1. 1 jawapannya D. 2A. 3D. Okey. 4 jawapannya A. Okey. 5 jawapannya C.
6 jawapannya D. 7 A. 8 C. 9 jawapannya C. 11 jawapannya A. 12 jawapannya D. 13 jawapannya A. 14 jawapannya B. Dan 15 jawapannya C. Okey. Perkan dengan 15. Okey, perkan dengan 15. Okey. Siapa yang betul semua? 15 apa 15? Ada tak? Cuba angkat tangan. Oh, pakai yang depan ni, dekat raise hand ni. Ada raise hand sini. Okey, cuba angkat tangan siapa yang betul semua. Bukan angkat tangan dalam gambar ni, angkat tangan dekat ni, raise hand ni dia tulis. Okey, klik. Klik kita tengok. Baru 2 orang ni betul semua. Aku ni malu lah. Aku ni betul semua, nanti orang kata aku menipu pula kan. Tak ada, kita percaya diri kita lah kan. Awak kena ada keyakinan lah kan. Kena ada keyakinan. Okay. Okay, Siti Aisyah tahniah Siti Aisyah kan. Takkan ni Siti Aisyah seorang je lah kan. Apa tu, Hafiz apa Hafiz? Habis? 11 cikgu. 11? 11, okey tu tahniah tu. Akilah dapat apa Akilah? 14 cikgu. 14. Okey. Alia tak bergerak pun muka dia ni. Alia? Ya cikgu. Alia Zainal, Alia binti Zainal. Cuba angkat tangan awak. Angkat tangan. Alia. Dia lambat jugalah. Dia macam apa Balkis tadi lah. Geng kuarter tinggi. Kan? Awak tengok Azim. Steady Azim. Azim angkat tangan Azim. Azim. Kan? Okay, angkat tangan. Okay, lambai. Okay, awak lambai kat siapa? Alia ke dekat apa ni? Akilah. Okay. Okay. Alia Masara ni cikgu tak nampak muka dia. Alia Masara. Putih muka awak tau. Awak letak apa tu, apa lampu ke depan mata? Saya duduk depan tingkap cikgu. Oh, awak duduk depan tingkap. Kan? Okey. Ada kamera tu dia boleh, kamera boleh laraskan sikit. Dan tapi kalau handphone boleh juga laraskan handphone punya ni. Okey. Macam Tashil memang juga nampak gelap sikit lah. Kan Tashil? Okey. Tashil. Okey. So kita akan pergi soalan yang seterusnya. Okey. Kertas 2 pula Kertas 2. Okey, kertas 2 bahagian dia tulis sini bahagian A bahagian A. Okey, kertas 2 bahagian A. Okey, so kita akan tanda. Oh, Hazim ni Hazim apa ni? Hazim Daniel pun betul semua. Okey. Siti Amira pun betul semua. Okey, bagus, tahniah. Baru sampai dia punya lambaian dia. Okey, cikgu nak kelas 5 by stay kan, 5 nilam masuk, 5 nilam. 5 mutiara keluar. 5 mutiara keluar, 5 nilam masuk. 5 nilam dengan 5 by. Cikgu sebenarnya pasal penggunaan data ada orang kata Teams lagi lagi datanya lebih tinggi, apa Google Meet lagi tinggi data dia kan.
Sebenarnya dia tak kira macam tu Dia kira berapa awak punya capacity awak punya ni. Awak boleh test speed tu kan. So bila awak test speed kan, maksudnya kalau speed awak contohnya 100 Mbps kan. Okay, 100 Mbps maksudnya dalam 1 minit 100 meg dia dah pakai kan. Maksudnya dalam tempoh 10 minit kan, 10 minit dia dah makan 1 gig kan, 1 gig. Siapa yang guna unlimited data dia tak terasa sangat lah. Tapi kalau siapa yang pakai telefon, kalau telefon biasanya dia boleh capai sampai 50 Mbps lah. Kalau cikgu punya telefon lah kan, cikgu pakai Celcom kan, dia boleh sampai 50 Mbps. Maksudnya 50 Mbps 20 minit lah, 20 minit 1 gig 1 gig. So kalau 1 jam lebih kurang 3 gig. Okay. Tapi kalau kurang lagi daripada ni, contohnya 20, macam Balkis tadi lah kan. Macam Balkis dia mungkin rendah. Balkis pun kalau tengok muka cikgu dia nampak macam tak berapa nampak sangat lah kan. Yang sepatutnya muka cikgu handsome kan, yang telah digilai oleh cikgu Mas kan. Jadi tak handsome kan, nampak macam pecah-pecah gitu kan. Okay. Itu dia punya ni, tak kisah dia Google Meet ke apa. Tapi kalau siapa pakai Zoom kan, Zoom ni dia akan bertambah dengan bilangan orang dia akan bertambah. Okay, dia lagi tinggi. Okay. Tapi Meet dan Team ni dia bergantung kepada ni lah, dia bergantung kepada Mbps ni. Okay. So kesimpulannya memang cikgu rasa lah awak SPM nanti awak akan masuk ke sekolah mungkin selepas SPM ataupun mungkin bulan Mei nanti lah, awal bulan Mei nanti. Okay. So siapa-siapa kalau 4 kelas cikgu tu, bukan 4 kelas, 2 kelas SPM cikgu tu cikgu dah tanya dah. Hampir semua ada seorang, 2 orang kot yang tak pakai unlimited data, yang lain pakai unlimited data. Okay. So dalam buat masa ini menggunakan unlimited data itu lebih berbaloi lah, lebih jimat berbanding menggunakan awak sebulan 20 gig, 50 gig kan. Kalau 50 gig sekejap je habis kan. Okay, boleh? So kita teruskan dengan soalan yang seterusnya, bahagian A. Ni cikgu sebut bahagian A. Okay. Sebab kita ada bahagian B nanti kan. Kita ada bahagian B. Tolong sempat ke tak bahagian B kan, bahagian B kat sini kan, bahagian B kan. Okay. Okay. Bahagian A bahagian A. Okay, bahagian A. Okay, tuliskan persamaan. Kita besarkan sikit ni. Okay. Saya cikgu besarkan sikit. Dan bila besar ni awak boleh nampak lebih jelas sikit. Okey, soalan yang pertama. Ini soalan pertama dia. Okey, tuliskan persamaan dia Tuliskan persamaan. Okey, dia ada sebut zarah alfa zarah alfa dan tenaga. Okey. So kalau dia sebut zarah alfa dan tenaga, kita kaitkan dengan tenaga jelah. Okey. Yang ini ni awak tengok plutonium 239 kan. Plutonium 239 kan. Macam apa benda macam tak tahu kan. Yang ni memang kena, kalau dalam peksa awak jangan risaulah, insya-Allah lah kot. Dia tak akan bagi macam ni lah soalannya. Okey. Biasanya dia akan bagi dah siap-siap dia punya nilainya. Sebab macam ni nak hafal ni susah ni kan. Tapi sebab awak ada buku kan, ataupun mungkin awak boleh ingat kan. Sepatutnya memang, kalau cikgu tak galakkan untuk awak mengingat lah yang nak hafal ni kan. Okay. So jawapan dia adalah plutonium PU 23994. Okay. PU 239 239 ni memang tak ada masalah lah, memang dia dah bagi 239, tapi belah bawah ni 94. So kalau tak ada idea tentang bawah ni 94 nilai dia, awak tulis lagi yang lain. Uranium kan. Uranium dia bagi uranium, dia ada sebut tak uranium berapa? Tak ada kan. Dia tak ada, dia tak bagi tahu uranium tu berapa. Okey, tapi dia ada bagi tahu mengeluarkan zarah alfa, helium 4 kan. Ni 42 lah, 42 kan. So dengan pengetahuan yang sedia ada macam ni kan, 239 tahu 4.
So kat sini dah tentulah 2, 2, 3, 2, 3, 5. Okay. So dekat belah bawah. Contohlah yang apa, kalau 94, 92 pun tak tahu, memang tak boleh lah, kena salah satu tahu lah. Kan? So yang ni 90, 92. Okay. Yang belah bawah ni dia tak beritahu langsung. Okay. Yang belah bawah ni dia tak beritahu langsung. So kena ada sikit lah. Kena awak ingat, kena tahulah, ingat ni standard tau, ni standard. Uranium 235, bawah dia adalah 92. Standard, memang awak kena ingat lah tu. Okay, 235, 92. Okay. Okay, seterusnya adalah uranium nak tukar jadi thorium. Kan? So thorium, okay, uranium sama 235 kan. 92, so dia jadi thorium TH dengan nilai dia 231 90. Okay, tambahkan dengan helium okay, 442. Okay, jumlah markah 2, jumlah markah 2 Okay, so kalau jumlah markah 2 ni betul plutonium, betul uranium dengan helium. Okay, so ni markah 1, ni markah 2. Okay, yang ni markah 3, yang ni markah yang keempat. Okay. Susah ni, melainkan kalau dia ada sebut belah bawah dia tu berapa belah bawah dia. Ingat tak belah bawah dia? Okay, kita ada Z kan? Bukan Z. Kita ada X. Okay, kita ada X. Lepas tu kita ada A kan sini kan? Sini Z kan? Betul? Sini ke simbolnya? Ni unsur dia. Okay, yang ini mewakili nukleus. Okay. Ataupun proton campur neutron. Okay. Ataupun proton campur neutron. Okay. Dia boleh ni 94. Okay, belah bawah ni dia adalah nombor atom. Okay, ataupun dia sebenarnya adalah apa? Proton campur neutron. Dia adalah neutron. Okay, ataupun dia adalah, betul tak cikgu cakap ni? Satu lagi, apa satu lagi? Elektron. Okay, betul tak cikgu cakap ni? Ni ada satu lagi kan? Apa benda? Proton, bukan neutron. Oh, ni proton Proton. Proton Proton. Okey, proton. Okay, yang belah atas satu lagi tu apa? Nukleus, proton campur neutron, ataupun satu lagi? Nukleon. Okey, nukleon tu nukleus lah. Okey, nukleus. Okey, nukleon adalah nukleus. Okey, inilah nombor atom, bawah Z itu adalah nombor atom, proton dan juga elektron. Okey. Okey, kita tinggalkan itu. Okey, soalan yang kedua ni, C soalan C. Yang manakah antara dua isotop radioaktif, plutonium dan isotop uranium mempunyai separuh hayat yang lebih panjang? Mana yang lebih panjang Okey, jawapan dia yang lebih panjang adalah uranium 235. Okey, uranium 235 dia mempunyai separuh hayat yang paling panjang lah. Okey. So dia 2 markah kan? Dia 2 markah. So kalau 2 markah, ini markah kelima. Markah kelima. So markah ke-6 tu beri satu sebab ni lah bagi jawapan anda itu. So apa sebab dia? Kan? So sebab dia ni awak boleh bagi jawapan iaitu apa tu, kalau awak tengok tadi nilai dia kan, nilai dia untuk dia plutonium tadi, plutonium jadi uranium, dia pakai 5.1 MeV. Manakala uranium nak jadi thorium ni dia pakai 4.5 MeV. Okey. So kita boleh sebut dalam konteks tenaga lah, iaitu jawapan dia 235. So apa justifikasi dia? Tenaga yang dibebaskan untuk jadi separuh itu adalah lebih lebih kecil lah dia punya nilainya. Okey. Berbanding plutonium ke uranium ni 5.1 MeV. Okey.
Maksud tenaga dia kat situ lebih banyak, maksudnya dia dah banyak habis tenaga kat situ. Dia cepat habis dia punya tenaga dia. Yang uranium ni tengok baru 4.5 je. Maksud dia nak jadi separuh tu dia ambil tenaga yang dibebaskannya tu sikit je. Kan? Maksud belum habis lagi. So maksudnya tenaga yang digunakan untuk jadi separuh tu sikitlah berbanding yang plutonium kepada uranium ni. Dia dah banyak lah. Maksud dah banyak habis lah ni. Dah banyak habis. Okay, jadi ni sikit baru habis 4.5 je. Okay. So tadi apa tadi justifikasinya? Boleh awak sebut dalam konteks tenaga, iaitu tenaga yang sama ada awak nak menyebut plutonium uranium ataupun uranium thorium. Okay. So uranium 235, justifikasi ni tenaga yang digunakan adalah sedikit berbanding, tenaga yang dibebaskan adalah sedikit berbanding plutonium ditukarkan kepada uranium. Okey. Sebut dalam konteks tenaga tadi. Tenaga tadi awak bandingkan tenaga PU kepada uranium ni dia lebih besar berbanding tenaga uranium kepada thorium. Okey. Sebut ni lah. Okey. Yang ni mungkin tak ada siapa yang tak tahulah siapa yang terfikir. So ini markah yang ke-6 Ini markah yang ke-6. Okey, seterusnya. Soalan nombor seterusnya, sekarang dah sampai markah yang ke-6. Okey, namakan jenis tindak balas nuklear. Jawapannya pelakuran nukleus. Okey, markah yang ke-7. Okey, markah ke-7. Tuliskan persamaan Tuliskan persamaan. Ini Syazwan ada tanya cikgu semalam ni rasanya. Okey. Ini kan. Ini tuliskan persamaan kan. Ini satu-satu kan. Kita tahu bahawa pelakuran ini hanyalah hidrogen saja kan. So ini adalah hidrogen. Okey. Hidrogen satu-satu kan. Nilai dia ada 2 1. So yang ni pun sama 2 1 kan. So dia jadi hidrogen juga jadi 3 1 2 3. So beratas 3 3 1 kan. 3 1 okey, campurkan dengan yang ini tinggal 1. So dia adalah hidrogen 1 1. Okey, so itulah persamaan ni. Ini dia. 2 1 tambah 2 1 sama dengan 3 1 tambah 1 1. Jumlah markah 1 markah. Markah ke-8. 7 8. Okey, terangkan bagaimana tenaga nuklear dihasilkan dalam tindak balas nuklear yang ditunjukkan dalam rajah 2.1 2.1. Okey. Okey, dia sebenarnya tak kisahlah mana-mana sama ada dia pelakuran ataupun dia adalah pembelahan kan. Okey. Pelakuran dengan pembelahan ni kan. Biasanya ni kita akan tembakkan dia dengan satu neutron lah. Maksudnya kita nak jadikan dia tak stabil dahulu lah kan. Satu lagi pembelahan, satu lagi proses perebutan radioaktif ni adalah radioisotop. Disebut sebagai radioisotop kan. Radioisotop ni dia adalah bahan yang secara semula jadi yang dah memang tak stabil. Okey, kemudian dia akan merebut untuk menjadi stabil. Okey. Ada banyaklah contoh-contoh bahan radioisotop ni kan. Dalam buku teks tu dia ada sebut pasal karbon 12 kan. Kita ada iodine kan. Kita ada strontium kan. Ada beberapa lagi. Cikgu pun dah lupa-lupa lah. Tapi tak ada, korang tak belajar ni pun. Korang tak belajar. Okey. Cuma cikgu nak sebut adalah reputan radioaktif tu dia boleh berlaku kepada bahan radioisotop, iaitu bahan semula jadi yang memang tak stabil. Peleburan dan pelakuran ni pula kan, dia adalah asalnya dah stabil lah kan. Asalnya dah stabil. Contohnya lah pembelahan nukleus. Pembelahan nukleus, satu uranium yang stabil dia ditembakkan dengan satu neutron menjadi tak stabil. So bila tak stabil tu dia akan membelah kan. Manakala pelakurannya pula
dua apa tu nukleus yang stabil, contohnya ni hidrogen ni, dia digabungkan. Macam mana dia nak menggabungkan dua ni? Kan? Macam mana dia nak gabungkan dua ni? Okay, dia terpaksa gunakan haba yang sangat tinggi, kan, suhu dia sangat tinggi. Satu lagi adalah apa? Suhu tinggi dan satu lagi apa? Dia mesti suhu tinggi, satu lagi. Suhu dia tinggi, satu lagi. Apa satu lagi? Kan. Tekanan Tekanan. Tekanan Suhu dan tekanan. Suhu dan tekanan yang sangat tinggi. T tinggi, kan? P dia pun tinggi. P ni simbol bagi tekanan, T ni simbol bagi suhu. Suhu dan tekanan yang tinggi, barulah dia boleh bergabung. Kan? Itulah yang berlaku dekat matahari lah. Okay? Okay, so terangkan bagaimana dia menghasilkan tenaga. Kan? So cerita mudahnya adalah key dia adalah pertama adalah mesti sebut cacat jisim. Kan? Awak ada je awak cerita pasal ada kehilangan apabila pembelahan nukleus berlaku ataupun pelakuran nukleus berlaku, ada berlakunya cacat jisim. Key cacat jisim ni markah pertama. Kan? Okay. So cacat jisim akan ditukarkan kepada tenaga dengan menggunakan rumus E equal to mc². Okay, ini markah yang kedua. Okay. Tulis formula ni tulis formula ni. Awak jangan cakap cacat jisim ditukar kepada tenaga. Itu tak boleh lah, belum dapat lagi. Cacat jisim ditukar kepada tenaga dengan menggunakan rumus E equal to mc², markah kedua. Bukan markah kedua, ni markah 8, markah 9 Yang ni markah yang ke-10. Okey. Soalan nombor 3. Hampir 4.5 ni. Okey, markah yang ketiga. Markah yang ketiga pula. Soalan yang ketiga. Dah sampai markah yang ke-10 Apakah maksud separuh hayat? Okey, separuh hayat bagi suatu bahan radioaktif ialah masa masa yang diambil untuk aktiviti kan, dia boleh tadi cikgu dah sebut aktiviti ataupun nombor atom ataupun nombor jisim kan, ataupun kereaktifan ataupun reaktiviti kan, boleh benda ni kan, ataupun cikgu ambil perkataan aktiviti menjadi separuh. Perkataan separuh ni daripada nilai asalnya ataupun aktiviti asalnya, ataupun kalau pakai perkataan nombor jisim asalnya. Okay, mesti sebut perkataan asal. So ada berapa perkataan penting key kat sini. Key yang pertama, key yang kedua, key yang ketiga, yang keempat. Okay. Masa yang diambil untuk kereaktifan menjadi separuh dari kereaktifan asalnya. Sebut macam tu. Tertinggal satu je, tak ada ni. Mesti sebut ada 4 ni. 1, 2, 3, 4 ni. Okay. Sebut ni tak ada markah. Okay. Okay. So markah yang ke-11 Markah yang ke-11. Okay, seterusnya. Ni 2 markah. Kan? Dia suruh hitung separuh hayat. So markah pertama dia kat mana? Markah pertama dia dekat graf. Okay, dekat graf So dekat graf ini awak buat apa ni? Intrapolasi. Kan? Buat intrapolasi. Lepas tu jawapan dia 5,000 tahun. So yang ni markah ke-11. Ni markah yang ke-12. Yang ini markah yang ke-13. Okay. Markah yang ke-13. Okay, cari nilai A dan B. Kan? Okay, cari nilai A dan B ni beta kan. Beta adalah elektron kosong negatif 1 kan. Senang aja. 227 A kosong. So jawapannya 227 lah. Berapa markah dia? 2. Okay, so ini markah ke-14. Okay, lepas tu bawah 90. 90 lah kan. 90 tolak 1 dapat 89. Okay, so 90 markah yang ke-15. Okay, seterusnya. Determine the number of proton and neutron. Okay, proton and proton. Okay. Proton 89 Proton 89. Macam cikgu tulis tadi kan. Cikgu ada tulis tadi. Kan Z tadi kan.
bukan Z, X sama dengan AZ kan. Z belah bawah ni dia adalah elektron kan. Dia adalah proton dan dia adalah nombor atom. Okey. Okey, so proton lah 89. Okey, markah yang ke-16. Okey, kemudian dia tanya neutron. Neutron awak kena tolak lah. Ya, 227 ni tolakkan dengan 89, dapatlah 138. Okey, markah yang ke-17. Kan. Soalan yang belah atas ni adalah nukleus ataupun nukleon. Nukleon ataupun proton campur neutron. Okey, seterusnya 16, 17 sampai markah yang ke-18 Pak. Okey, 3 markah lah sini. What is the value of X, Y dan juga Z? Oh, X, Y dan Z. Oh, so awak kena seimbangkan lah ni. Saya rasa tak ada masalah ni. 148 ni 235 kena campur 1 tau. So 148 campur Y. Alamak, ini Z lah. Z darab 1 lah. Z lah tinggal jadinya. Z. Oh, ya, ada 2 unknown lah. Ada 2 unknown. So ni cikgu tulis 235 campur 1. So jadi 236 236 sama dengan 148 campur Y campur Z campur tenaga. Alamak. Maksudnya 148 campur Y campur Z. Okey. Ada 2 unknown lah. Oh, tak boleh nak selesaikan ni. Kan? Tak boleh selesaikan. Okey, kita tengok belah bawah pula. Okey, belah bawah 92 bawah kan? 92. Sama juga dengan X campur 35 campur Z darab kosong dapat apa? Z darab kosong dapat Z kan? Betul? Kosong okay. Dapat kosong. So X campur 35 campur kosong. So dapatlah X kan? So 92 tolak 35 dapat 50. Dapat 57. Ini markah yang ke-19. Okey, markah yang ke-19. Okey. Dah dapat X. Belah atas belum boleh dapat lagi tak? Kan? Dah dapat X. Macam mana? Sebab dia tak berkait pula X ni dengan yang belah atas ni. Kan? Okey. Apa lagi maklumat dia bagi? Cikgu tanya lah. Ni Hakim, kau macam mana dapat ni? Macam mana nak selesaikan yang atas ni? Hakim. Cikgu. Macam mana kau dapatkan Y dan juga Z ni? Tak dapat tu. Tak dapat. Saya tak dapat cikgu. Tak dapat? Ha. Ni dah tinggal sikit dah ni. Ada depan ni. Adam? Ya cikgu. Ya, Saya dapat Z dia 1 je tu. kau dapat Z dia 1? Sebab tak tahu dia punya nilai. Cikgu, kalau kita buat dia macam nuclear fission, tak boleh. Okey. Uranium tambah neutron. Nanti dia pecah, keluarkan 3 neutron. So kalau ikut konsep dia tu betul lah, sepatutnya memang akan keluar 3 neutron kan? Okey. Lepas tu baru kita dapatkan Y. Okey, maksudnya Z ini adalah tetap lah, iaitu dia akan menghasilkan 3 neutron. Ini maksudnya uranium ini ditembak pada uranium kan. Saat neutron ditembak pada uranium, so dia akan menghasilkan La dan Br ni kan. Dan dalam masa yang sama dia menghasilkan 3 neutron. Okey. So maksudnya pembelahan nukleus yang asas kan, yang asas memang dia akan menghasilkan 3 neutron. So Z ini secara automatik kita dah tahu nilainya adalah
adalah 3. Okey. So Z3 bila Z3 siapa nak cakap tu? Tapi dekat sini boleh tengok kan tu yang premium kan dia 84.9 kan. Kalau kita pindahkan terus nanti dapat 85. So nanti total Y tu dah dapat 85. Maksud ni yang ni nak awak round off kan? Awak round off kan uranium ni. Yang ni dia punya jisim dia dalam ni kan. Boleh juga kan. Okey, tadi siapa tadi siapa ni kan. Boleh juga. Awak tengok kalau kita tengok ni kan. Ini 235 kan. Sini 235.0 kan. So duit adalah 235 kan. Ini satu lah. Yang ni 147.9 round off kan jadi 148. Kan barrier ni 84.9 round off kan jadi 85. So kat sini ni adalah 85. Okay, boleh juga. Betul juga tu kan. Cikgu jenuh memikir pasal persamaan ni. Okay. Okay. Okay, boleh. So sepatutnya apa? Sepatutnya kita kena dapatkan Y dulu barulah kita boleh kira Z. Terbalik dengan Adib tadi lah. Adib tadi dia guna yang asasnya adalah apa tu, memang kita tahu dia akan produce 3 neutron kan. Okay, dia akan produce 3 neutron asasnya. Okay. Tapi cara yang seperti Luqman sebut tadi adalah dia tengok yang ni yang belah atas ni. Sebenarnya dah boleh tahu dah nilainya berapa. Dia round off kan. Okay. So, jawapannya adalah 85 markah ke 20, 3 ni markah ke 21. Okay. Tapi yang pengetahuan ini kan, pengetahuan ini awak tahu kan. Pengetahuan yang seperti Luqman sebut tadi pun awak perlu tahu jugalah. Sebenarnya nilai belah atas itu merupakan nombor atom kan. Okay. Yang telah diberikan kat sini lah nilai itu 84.9 kita kena round off kan. Dapatlah nilai belah atas itu. Okay. Okay. Boleh. Okay. So barulah kita dapat nilai berapa ke nilai Z ni sebenarnya. Masalah dia nilai Z ni kan sebenarnya 3 ke 2 ke kan. Sebab ada disebut dalam fission punya ni pembelahan pun ada yang mengeluarkan 2. Sebab dia ada sebut 2 atau 3. Okay. Okay. C. Soalan C. Namakan jenis tindak balas nuklear yang terlibat. Okay, jawapannya adalah pembelahan. Pembelahan nukleus markah ke-22. Okay. Markah ke-22. Apakah maksud tindak balas nuklear yang anda nyatakan dalam B? Okay, pemecahan satu nukleus berat. Okay, berat menjadi 2 nukleus yang ringan. Sepatutnya kat sini awak kena plus lagi dengan apa? Dengan membebaskan sinaran radioaktif. Okay. Apa cikgu terima ini belah satu nukleus berat menjadi 2 nukleus yang ringan. Markah yang ke-23. Okay. Nanti dalam skema nanti awak tambah ni. 22, 23. Nyatakan satu aplikasi tindak balas nuklear. Reaktor nuklear markah yang ke-20, markah yang ke-24. Okay. Aplikasi dia dalam reaktor nuklear. Okay. Saya rasa tak ada lain lah ni. Memang ni lah reaktor nuklear saja. Okay, so seterusnya. Banyak betul yang markah sampai markah 24 ni. 7, 3. Okay, betul ni. Okay. Markah 24. Okay, seterusnya. Markah 25 cacat jisim. Okey. Pakai persamaan tadi kan. Tapi kalau awak tak dapat nilai tadi macam Akif tadi tak dapat, macam mana kau boleh dapat nilai lain ni? Nilai yang ini ni. Kan. 24 so yang ini dia punya substitution ni markah 25. 24 25. Jawapan dia ni UGA markah 26. Okey. Tenaga yang terhasil kan.
kena pakai formula ni, awak kena darab ni dahulu kan. Markah dia berapa ni? 2 markah. Darab 1.66 ni markah ke 27. Jawapan beserta unit ni markah 28. 4.75 darab 10 kuasa negatif 10. Okey. Ni soalan last kan? Nombor 5. Okey, soalan last lah ni. Ni soalan last. Nombor 5 ni last. Okey, maksudnya sampai section A je cikgu bincang. Okey, nombor 5. Lama juga sebenarnya. Okey, nombor 5, tentukan sinaran radioaktif yang dipancarkan 1, 2, 3, 4. 1,2,3,4. Okey. Maka ada berapa? 2 markah 2 markah maksudnya kena betul semua. Alpha, beta, beta dan alpha. Okey. Ni tak ada masalah ni. 238, 234, 234, 234. Okey, tak ada masalah. Senang ni. Alpha, beta, beta. Betul semua, dapat 4 ni betul. 4 betul, dapatlah 2 markah. Kan? Okey, lepas tu betul 1 je dapatlah 0 markah. Betul 2 sampai 3 dapatlah 1 markah. Betul 1 je salah 0 markah. Apakah nilai X? Okey, nilai X. Okey, nilai X 90, 88, 2 sini kan. Okey, 2 dia akan jadi 2, 26 lah, kurang lagi 4 lah kan. So 2, 2, 26. Okay. Sebab nombor 5 ni alpha kan. Tak percaya awak tulis lah. TH sama juga dengan RA88X kan. Ni 23090. Sebab dia alpha campur helium 42. 88 campur 2, 90. So ni 226 campur 4 dapatlah 230. Okay. So 226 jawapannya, markah yang ke sekejap tadi 28 tadi, 28. So yang ini ni 29, 30 kan? So yang ini 31. Okay. Okay, soalan C, tuliskan persamaan yang mewakili reputan radioaktif pada peringkat 2 dan 4 pada peringkat 2. Macam cikgu tulis tadi lah kan, cikgu dah tulis tadi 1 sini tadi. 4 tadi cikgu dah tulis. 4 cikgu dah tulis. Okey, peringkat 2. Okey, ni peringkat 2 dia bebaskan apa tu beta kan. Okey, yang ini peringkat keempat. Peringkat kedua, peringkat keempat. Maka dia 32. Yang ini 33. Okey, 2 markah je. Ini senang ni. Okey. Okey, last sekali. Apakah yang dimasukkan dengan separuh hayat? Sama tadi masa kena jadi separuh kan, untuk separuh daripada atom. Ataupun jangan sebut separuh ni, sebut atom dulu. Masa yang diambil untuk satu atom kan, satu atom ataupun aktiviti bereput menjadi separuh daripada nilai asalnya. Okey. Bereput menjadi separuh daripada nilai asal ni, tak sebut ni nilai. Okey, nilai asalnya. Okay. Jadi ini terbalik-terbalik pun tak apalah. Awak sebut separuh dulu pun boleh, ataupun awak sebut dulu aktiviti ataupun atomnya yang pun boleh juga. Okey, markah ke 34. Okey, berapakah jisim selepas 33.5 jam? Berapakah jisim selepas 33.5 jam? Okey. So dia bagi separuh hayatnya adalah 6.7. So dapatkan berapa dia punya apa tu half life dia kan. So dapat nilai ni markah yang ke berapa? 35 markah yang ke 35. Okey, seterusnya kita gunakan formulanya kan, berapakah jisim selepas maksudnya berapakah yang tinggal. Okey. Maksud kita boleh gunakan formula ni lah kan, formula yang tinggal tadi kan. Okey, masukkan nilai asal dia 32 kan. So ini markah yang ke 36. Jawapan dia markah yang ke 37. Okey. Ataupun kita tengok tadi
32 kan. Kalau tulis macam ni pun boleh juga kan. 32 dia jadi 16 kan. Yang ni 6.7. Dia jadi berapa? Dia jadi 8. 6.7. Dia jadi 4. 6.7. 6.7 darab 3 belum cukup lagi kan. Okay, dia jadi 2. 6.7. 67 darab 4 belum dapat lagi 33.5 kan. Okay. Ataupun bagilah dapat 5 kan. Maksud kena ada 5 kali. 1, 2, 3, 4. 1 lagi. 1. Okay, 60 jadi 5 kali. Okay. So yang ini awak boleh dapat markah dah dapat markah terus lah. 35, 36 dan juga 37. Okay. So perkan dengan 37. Okay. Ini mungkin lambat sikit awak kira ni. Okay. Mungkin lambat sikit awak kira ni per 37 kan. So cikgu rasa sampai setakat itu je. Sebab dah dapat setengah dah ni kan. So cikgu akan bagi nanti dia punya jawapan dia, jawapan Google Form dia. Nanti cikgu nak isi markah yang awak dapat sini awak dapat. Okay, so ada 4 lah tadi, ada 4 Apa dia? Sekali lagi? Soalan 4E tak dapat jawapan dia. Ni 4E ni tak dapat 3.01799 ni. Siapa tanya ni? Siapa tanya ni? Aimi. Aimi. Awak tak dapat ni 3.017. Adib, kau dapat tak ni? Tak, salah. Salah jawapannya ni? Dia salah kira. Tak, saya dapat jawapan lain. Saya pun dapat lain. Saya pun dapat lain. Berapa ni? Adib dapat apa Adib? 2.9863 kali 10 kuasa negatif 28. Yang ni lah, bawah ni lah ni. Yang bawah tu pun lain. Tak ni, E. Siapa? Aimi tadi tanya soalan E ni kan? E1 kan? Takkan jawapan kau sampai macam ni kot? 10 kuasa ni. Saya buat kilogram. Oh, maksud awak dah darab dalam kilogram lah. Kilogram. Awak dah darab dalam kilogram. Dapat 2.69. Okey, tak apa. Sebab dah dapat dalam unit kilogram. Kita tengok jawapan yang bawah ni lah. Sebab dia berkait kan. So, ini awak dapat 2.69 darab 10 kuasa. 10 kuasa negatif 11 Joule. Negatif 11 Joule. Negatif 11 Joule Okey, sekejap cikgu tanya orang lain pula. Emeline tadi awak dapat berapa? Saya punya jawapan sama dengan Adib, cikgu. Okey, Balkis? Sama. Rahin? Rahin awak dapat berapa? Saya tak dapat. Tak dapat. Okey. Okey. Sebenarnya cikgu pun tak kira ni. Kan? Okey, memang cikgu bergantung kepada awak lah. 84, 9156. 3 darab 1.087. Okey, 235, 04 tak 9. Okey. 1.9. Okey, sekejap cikgu nak confirmkan ni, cikgu kena kira kejap kan? Cikgu akan pakai sekejap, bagi masa sekejap. Okey. Dia kalau awak tekan kalkulator kan, kalau boleh kan, awak dah terus masukkan semua ni. Buat dalam kurungan kan. 235.0439. Okey, campur, ambil semua tempat perpuluhan dia. 1.0087 kan. Okey. Macam cikgu ni nampak cikgu ni. Nampak? Tak nampak Tak keluar you. Wah, nampak. Okey.
Lepas tu okey. Okey, tutup kurungan kan, lepas tu tolak. Okay, nanti cikgu print screen ni cikgu bagi dekat dalam Telegram Okey, tolak kan. 147.931 kan. Okay, tambahkan dengan 84.9156. Okey. Okay, tambahkan dengan kan. Okey. 3 darab 1.0087. Okey. Tutup kurungan. Okay. So sama dengan. So akan dapat jawapannya adalah kan 0.1799. Okey. Cikgu nak tunjukkan macam mana nak tak boleh kecilkan lah dia punya ni kan. Copy answer kan. Sebab cikgu nak tunjukkan kalau kita nak masukkan tu, kita terus buat macam ni dia punya terus masukkan nilai tu terus. Awak boleh check so bila pakai calculator ni kan, awak boleh terus check. Okay, saya share dalam Telegram sikit kan. Okay, kita akan boleh terus check lah kan. Cikgu rasa cikgu dah masukkan separuh tu. Awak nampak lah sebenarnya ada nak panah ke sana tu kan. Maksudnya cikgu dah teruskan dia punya dengan nilai tu. Okay. Sudah dapat nilai ni kan. Dah dapat nilai ni. Kalau cikgu buka calculator misalnya kata kan, cikgu boleh share calculator tak? Okay. Kan. Kau boleh nampak kalkulator cikgu ni? Boleh nampak kalkulator? Boleh. Nampak. Okay, tadi cikgu cakap tadi kita kena masukkan macam dancam cikgu letak dalam Telegram. Cikgu malah nak tulis balik ni kan. So tadi jawapan dia 0. Sampai 2 kalkulatornya. Okey, 0.1799 kan. Darabkan dengan 1.66 kan. Ni tekan ni exponential ni. Okey, tekan exponential kan. Okey, tekan exponential betul 10 kuasa negatif 27 negatif 27 Delete 27. Tekan sama dengan. So ini jawapan dia. 298. Okey, betul macam adik dapat. Okey. Sama macam adik dapat tadi kan. Okay, awak tak nampak. Awak nampak skrin kalkulator cikgu je kan. Okey, sama macam adik dapat tadi 2.98. Okey. So maksudnya betul lah tu. Jawapan adik betul lah. Kan? So cikgu percaya jawapan adik sebab cikgu dah kira separuh ni kan. Okey, betul. Okey, so cikgu tukar balik jap. Share balik kan. Okey. Okey. So jawapan ni cikgu terima cikgu terima jawapan adik ni. Ini jawapan dia. Okey, semula semula cikgu betulkan. Okey, ini dia punya jawapan dia yang betul. So yang ini jawapannya salah lah. Jawapannya salah. Okey. Jawapannya salah. Yang ini 0.1799 ataupun dia bagi jawapan dalam kilogram. Kalau jawapan dalam kilogram tadi yang ini iaitu 2.9863 darab 10 kuasa negatif 28. Okey. Kilogram. Okey, maka untuk markah 25. Markah 25 ni awak dapat kalau jawapan ni betul lah. Kan, jawapan ni betul maksudnya dapatlah markah 25 tu mesti betul. Okey. Okey. Bagus. Terima kasih Amy Emeline. Mana muka Amy Emeline? Macam kenal. Okey, lain soalan ada tak? Cikgu.
Yang 2.98634 tu bukan untuk cacat jisim ke cikgu? Tenaga dia 2.98 ni 2.9864 ni yang ni. Yang ni ke maksud awak? Ni ya. Betul cacat jisim. Ini dalam unit kilogram. Okey. Ini dalam unit kilogram, yang ini dalam unit UGA. Okey, boleh Jadi dulu. kalau yang tenaga, cikgu yang tenaga. Yang tenaga awak kena darab dengan ni. Dah dapat nilai ni, awak tak boleh guna nilai ni tau. Kena guna nilai dalam kilogram. So sama juga dengan ni, tenaga ni. Kan? So E ni sama juga dengan kan? E sama juga dengan awak ambil ni 2.9863 kan? Apa je lah nampak ni. Kan, darab 10 kuasa negatif 28 kan, dalam kurungan darabkan dengan 3 darab 10 kuasa 8 square. So awak akan dapat jawapan dia 2.69 ni. 2.69 darab 10 kuasa negatif 11 joule. Okey. Siapa tanya tadi? Kita pasal pula. Faham cikgu. Faham cikgu. Boleh? Faham. Okey. Sebab cacat jisim, dia kata cacat jisim, awak boleh bagi sama ada jawapan dalam UGA ataupun dalam apa? Dalam kilogram. Tapi kalau dia tanya tenaga ni kan, dia tanya tenaga ni, pastikan UGA ni dah tukar kepada kilogram. Dia tak boleh awak guna UGA. Okey, kalau dapat guna UGA salah jawapannya nanti. Okey. Okey, lain. Ada Okey, kalau tak ada jangan lupa isi kehadiran tu satu kan. Sebab cikgu tak boleh detect ni, ramai-ramai ni cikgu tak boleh detect. Dengan isi kehadiran tu lah cikgu tahu kan. Tapi kalau masuk sekejap 10 minit lepas tu awak nak isi kehadiran, itu memang tak adil lah kan. Okey, orang kata tak berkat kan. Okey, so tanya dan terima kasih yang bersama dengan cikgu. Dan cikgu pun mohon maaf lah ambil masa banyak pula ni. Ini pukul 3 tadi, sepatutnya sampai 4.30 je, sampai jam setengah je. Okay, so jangan lupa nanti cikgu akan bagi Google Form, isi markah yang awak dapat kan. Kalau boleh dah tulis kat depan ni, senang sikit kan. Tulis kat depan ni kan, pergi kat depan ni kan, dah tulis markah yang awak dapat. Sebab cikgu akan bagi form dia nanti macam tu lah. Kat depan ni dekat mana, sebab uji kendiri dah kat sini lah awak tulis kat yang objektif ni kan. UK uji kendiri 6.1 berapa dapat, uji kendiri 6.2 berapa dapat, lepas tu objektif kan berapa dapat, lepas tu section essay tadi kan, essay section A tadi kan, B kan, berapa dapat, yang per 37 tadi, yang ni per 15, yang ni per cikgu pada lupa. Okay, nilai dia berapa. Cikgu tulis balik, tengok. Yang tadi per 7, yang ni per 7. Okey. Yang nombor 1 tadi per 17. Yang ni per 17. Objektif per 15. Okey, yang section B per 37. Okey, yang ni So, kita akan masukkan yang ni. Okey, itu saja. So, kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah ulas. Semua. Okey, bye-bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Cikgu.